Selamat sejahtera, nama saya Alci Jun dan nombor bateri saya adalah 261411. Tajuk yang saya akan membentangkan adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap kuasa beli antara B40, M40 dan T20 dalam kalangan penduduk Taman Sasaian Jitra Kedah. Kuasa beli bermaksud upah benar atau keupayaan upah wang untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Muhammad Ridwan Yusof, hasrat yang dinyatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mahu melihatkan Malaysia bangkit kembali sebagai harimau Asia dan disenggangi kerana memiliki kuasa beli yang tinggi. Bagi mencapaikan sasaran itu, Malaysia perlu menjadikan negara pengeluar yang dapat memanfaatkan sumber hasil negara dengan manfaat dan meningkatkan nilai produk akhir untuk dipasarkan ke luar negara. Kajian ini merangkumi dua aspek, iaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Dari segi aspek ekonomi, pandemik COVID-19 memberangsangkan memberi impak kepada rakyat seterusnya menyebabkan kos sara hidup mereka merosot. Sebagai contoh, dari segi kos sara hidup yang meningkat, rakyat terpaksa mengeluarkan sejumlah pembelanjaan untuk membeli barangan perlindungan diri yang tidak kerap guna sebelum pandemik COVID-19 seperti hand sanitizer dan pelitup separuh muka. Manakala dari segi sosial pula, merangkumi kesusahan rakyat ketika pandemik COVID-19, hal ini demikian, kerajaan Malaysia komited dalam membantu rakyatnya yang memerlukan bantuan. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan negatif terhadap kuasa beli pengguna. Hal ini kerana pihak kerajaan telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan di mana semua rakyat tidak boleh keluar dari rumah untuk bekerja atau bekerja di rumah. Ini menyebabkan tingkat kuasa beli rakyat merosot dan kos sara hidup meningkat. Selain itu, juga terdapat cabaran untuk melangsungkan kehidupannya. Kajian ini dijalankan adalah untuk menjawab 3 persoalan. Yang pertama adalah, apakah kesan pandemik COVID-19 terhadap kuasa beli penduduk antara golongan B40, M40 dan T20? Yang kedua adalah, apakah cabaran penduduk untuk mengatasi kesan pandemik COVID-19? Yang ketiga adalah, apakah bantuan kerajaan yang diterima oleh penduduk antara golongan B40, M40 dan T20? Objektif kajian ini dijalankan untuk menjawab semua soalan dalam persoalan kajian dan untuk melihatkan kesan pandemik COVID-19 terhadap kuasa beli antara golongan B40, M40 dan T20 dalam kalangan penduduk Taman Sasaian Jitra Kedah. Kajian ini adalah penting untuk meningkatkan pendedahan penduduk terhadap kesan kuasa beli yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Selain itu, menggalakkan rakyat mengambil perhatian terhadap bantuan kerajaan yang disediakan. Hal ini kerana dengan adanya bantuan kerajaan, beban kewangan rakyat dapat dikurangkan. Kuasa beli berasalkan dari dua perkataan, iaitu kuasa dan beli. Kuasa bermaksud daya atau kemampuan, keupayaan, kekuatan dan tenaga. Manakala beli adalah bermaksud memperoleh sesuatu barang dengan cara membayar. Jika dua perkataan ini digabungkan, kuasa beli bermaksud jumlah barangan atau perkhidmatan yang boleh dibeli dengan satu unit mata wang. Faktor yang mempengaruhi tingkat kuasa beli termasuklah pendapatan, tingkat harga, barang penggantian, periklanan dan pemasaran, serta cita rasa dan statement pemasaran. Kuasa beli penduduk antara golongan B40, M40 dan T20 adalah merosot. Hal ini disebabkan harga yang tinggi dan tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan lebih tinggi menekankan permintaan pengguna. Antara cabaran penduduk untuk mengatasi kesan kuasa beli yang merosot termasuklah kos sara hidup yang meningkat dan hilang puncak pendapatan. Bantuan kerajaan yang diterima oleh rakyat antara golongan B40, M40 dan T20 pula untuk insentif ekonomi. Kerajaan menyediakan bantuan yang seperti Amanah Saham Satu Malaysia, Bantuan Rakyat Satu Malaysia iaitu BRIM, e-Kasih, Kad Diskaun Rakyat Satu Malaysia, Perumahan Rakyat Satu Malaysia dan bantuan lain. Perbezaan kajian ini dengan kajian lepas adalah kajian ini lebih fokus kepada tingkat kuasa beli, cabaran dan bantuan kerajaan dalam satu kajian. Manakala kajian lepas adalah dijalankan dalam kajian yang berlainan. Selain itu, jangka masa penyelidikan ini spesifik pada musim COVID-19, manakala kajian lepas adalah umum, tidak
masa yang spesifik. Hipotetis adalah satu pernyataan yang boleh diuji. Ia terdapat dua jenis hipotetis, iaitu hipotetis NaN dan hipotetis alternatif. Hipotetis NaN adalah satu andaian yang menyatakan tiada hubungan antara dua pemboleh ubah dalam sesuatu fenomena, manakala hipotetis alternatif adalah andaian yang menyatakan wujud hubungan antara dua pemboleh ubah dalam sesuatu fenomena. Dalam kajian ini, hipotesis NaN dan hipotesis alternatif telah dibentuk. Dalam proses mengumpulkan maklumat dan data, peneliti telah menggunakan dua sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam sumber primer, peneliti telah menggunakan borang soal selidik, manakala dalam sumber sekunder, peneliti telah memperoleh maklumat daripada internet dan buku. Dalam borang soal selidik, peneliti telah menyediakan soal selidik tertutup. Dalam soal selidik tertutup, responden hanya boleh memilih jawapan yang ditetapkan. Kaedah pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah kaedah tinjauan, yang di manakah proses mendapatkan maklumat dan data daripada sebahagian populasi. Kaedah analisis data digunakan pula adalah statistik deskriptif, di manakah maklumat dan data diperoleh akan dianalisis mengikut kaedah statistik seperti graf, jadual dan gambar. Peralatan perincian dan perkakasan yang digunakan dalam kajian ini adalah komputer riba, Microsoft Word dan Microsoft Excel. Ketiga-tiga instrumen ini digunakan untuk menganalisis data dan membuat laporan kajian. Bagi sasaran kajian, responden yang dipilih untuk menjawab soal selidik adalah penduduk Taman Rasasayan Citra Kedah. Manakala dari segi sampel, peneliti hanya mengambil sampel kajian seramai 50 orang sahaja. Untuk kawasan kajian yang dijalankan oleh peneliti adalah di Taman Rasasayan Citra Kedah, dan jangka masa kajian diambil bermula dari 8 September 2020 hingga 5 Januari 2021.